بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita bersama dalam satu majlisul ilmi pada malam ini. Dan juga kita ingatlah bahawa ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala telah memberi kepada sesiapa pun yang Allah taala kehendaki. Majlisul ilmi seperti ini adalah majlis yang untuk nak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan juga gapanya Nabi SAW sebut di dalam hadisnya. Majlisul ilmi seperti ini tidak ada orang ramai mana nak mari duduk semasa sejak ataupun lebih kurang itu untuk nak tadah ambil ilmu, yang mana saya pada hari ini bukan salah satu orang yang agak kata ada ilmu banyak sangat, tapi insya-Allah sedikit ilmu yang saya telah belajar, dan juga sebagai ikut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, wa idzastansahaka fansah bihi. Apabila ada orang minta nasihat, minta gapo sedikit pun peringatan daripadamu, maka haraplah hui kepada dia. Sidik ataupun hak yang orang suruh kita sebar ilmu, royak ilmu kepada orang, kita royak sekadar kita mampu dan juga kita ada ilmu. Dan juga sebenarnya hakikat ilmu bukan nak tunjuk kata seorang itu ada ilmu banyak ataupun tidak, tetapi hakikat ilmu yang sebenar adalah ketakutan kita yang ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makinnya banyak secara mana, kalaulah kurangnya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak dipanggilkan ilmu juga. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah taala adalah orang yang berilmu. Walaupun dia ilmu banyak tara mana, tapi dia ada kesalahan banyak terhadap Allah Ta'ala, tidak beramal dengan ilmu yang dia belajar itu, maka dia pun salah satu orang yang berada di golongan orang yang jahil juga. Kerana Allah Ta'ala guna kalimah dalam Quran, orang yang buat salah, orang yang buat maksiat ni bijahalah, dengan jahil dia. Makin mana dia ada ilmu pun, tapi masa dia buat maksiat salah itu, dia tidak ada ilmu, dia jahil. Maka apabila dia ingat kepada Allah Ta'ala, itulah tunjuk kata dia ada ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majlis kita pada malam ini, insya-Allah kita akan kepentingan sikit kepada ilmu hadis. Ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya sedikit boleh belajar di dalam bidang hadis daripada Universiti Islam di Madinah Al-Munawwarah, bersama dengan saudara Abdul Rahman, tu imam masjid ni lah. Ngaji pergi dengan sama dengan dia, tapi kita becek, dia ngaji kuliah lain, saya ngaji kuliah lain. Tapi insya-Allah kita rasanya ilmu hadis kurang sedikit di masyarakat kita. Boleh ada masa sekarang lah ni tak ramai, tak ada sikit, boleh ada banyak daripada dulu.
Tapi kalau kita nak banding dengan masyarakat negeri yang di tepi dengan kita seperti Malaysia ataupun Indonesia, kita rasanya mereka telah pergi jauh. Mereka telah pergi jauh dari segi ilmu hadis, dari sebar sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana kita tak boleh nak sebar akan sunnah Nabi, yang kita duk panggil lekat dengan mulut kita, kata kita ni adalah orang yang suka kepada sunnah, suka kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak boleh kita nak faham sunnah dengan secara detail, melainkan kita ngaji akan hadis Nabi SAW. Kerana kita kena tahu kata Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah. Adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tak syak kata ngaji Al-Quran adalah benda yang paling baik sekali, ilmu yang paling baik sekali, ataupun seafdal ilmu untuk kita belajar adalah kita mengaji, kita ngaji ataupun kita mengaji, iaitu ngaji sakut dengan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ngaji Quran. Kerana Al-Quran adalah dustur, adalah tamanun ciwit asal yang Allah Ta'ala hantar kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Itu kita tak nafi kata ilmu Al-Quran, tafsir baik, tajwid baik, dari segi nak tadabbur untuk nak faham isi gandungan Al-Quran, adalah ilmu yang paling baik sekali. Adalah ilmu yang paling baik sekali. Kerana kita tak boleh nak kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan kita belajar Quran. Kerana kita dah tahu kata Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Makna kata kita sedang duk ngaji apa yang Allah Ta'ala nak ayat kepada kita tahu. Habis itu kita tak boleh nak hidup di dalam dunia ini di bawah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan kita belajar Al-Quran. Tetapi hadirin yang dikasihi sekalian, Al-Quran yang kita pada hari ini masyarakat kita banyak, kita agak kata banyak majlis-majlis ilmi yang ngajar mengenai dengan tafsir Al-Quran. Untuk nak orang kampung, orang awam, orang biasa boleh faham akan Al-Quran. Dulu tu masyarakat Melayu takut nak tapuh kepada Quran. Kerana ada isu-isu ataupun syubhat yang telah dilepar, kata apa kita mana-mana nak pergi ngaji Quran ataupun mana-mana nak tafsir Quran sendirinya. Sekadar cukup kita baca pada dah. Baca dan juga baca dalam semaya, ngajar anak-anak baca Quran. Dulu pasal tu seolah-olah kata takut nak pegang Al-Quran untuk nak faham Quran. Tapi pada hari ini alhamdulillah, ulama ataupun ustaz-ustaz, tok syekh kita ataupun guru kita, mereka warning untuk nak mengajar akan tafsir Al-Quran. Itu adalah salah satu hidayah yang Allah Ta'ala tunjuk kepada masyarakat kita. Kerana Al-Quran inilah adalah benda yang akan nak tem-tem syirik kita. Hidup yang tanpa adanya Al-Quran sesat. Hidup yang tanpa adanya Al-Quran sesat. Kerana Al-Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam, akan tunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang betul sungguh. Kalau tak pakai Quran, sesat. Hidup kita dalam dunia ini nak sesat, nak duduk di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini nak rendah ataupun nak tinggi, mulia di sisi Allah Ta'ala. Hidup kita ini nak gembira ataupun duka cita, semuanya duduk dengan Al-Quran. Semuanya duduk dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini pun Allah Ta'ala kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Hei Muhammad, aku tak turun Quran ni kepadamu untuk mu duka cita dengan Quran. Quran turun mari rasa duka cita, tak. Tetapi adalah tazkiratan liman yakhsha, adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu orang yang paling mikam suktisut dengan Al-Quran adalah orang yang dapat faedah banyak sekali daripada Quran untuk mai guna dalam hidup dia. Tazkiratan, peringatan. Makna kata sebaliknya, orang yang paling duka cita sekali adalah orang yang tak dapat apa-apa pun faedah daripada Al-Quran. Masuk semaya masjid 5 waktu sekok, hari ni kita tak nafi kata setiap masjid, tak ada masjid mana yang tidak ada Al-Quran. Ada belakang Quran. Tapi boleh jadi masjid kita pada hari ini ada mana-mana masjid yang tidak ada kitab hadis Nabi, tak ada kitab Sahih Bukhari, tak ada kitab Sahih Muslim. Setengah masjid sekarang ni dah ada dah.
Sekarang lah ni Sahih Bukhari sendiri telah terjemah jadi bahasa Syiah, terjemah Sahih Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain yang paling penting di dalam Islam. Tu nak kata Al-Quran adalah benda yang sebaik-baik ilmu yang kita nak cari dengan dia, nak faham dia. Kerana Quran ini turun mari untuk kita faham akan isi dia dan juga beramal dengan dia. At-tadayyun bil Quran, ambil isi dalam Quran, mari bentuk jadi agama wit untuk nak guna itu, untuk kita nak guna dalam hidup kita. Makna kata tujuan asasi Quran bukan hanya baca sahaja, tapi yang paling penting, paling tinggi sekali iaitu kita kena faham isi dia. Tadabbur isi-isi Al-Quran, faham isi-isi Al-Quran. Tapi hadirin yang dikasihi sekalian, Al-Quran yang kita duk mengaji pada hari ini, yang kita duk baca tafsir dia, yang kita usaha-usaha nak faham dia itu, tak boleh kita nak faham akan Al-Quran semenjak muka pertama sehingga akhir, ataupun semenjak surah Fatihah sehingga suratul Nas, ataupun juzuk yang pertama sehingga juzuk yang ke-30, melainkan kita kena belajar akan hadis Nabi SAW. Nak faham Quran secara direct, doi terung tak boleh, melainkan kena tupai hadis, kena tupai ilmu hadis Nabi SAW. Kerana kalau kita tanya kata Al-Quran ini hatta turun kepada pihak, kepada Nabi SAW. Quran ini Allah Ta'ala hatta kepada Nabi, tujuannya untuk Nabi rakyat tahu kepada kalangan umat dia, mulai daripada sahabat dia. Turun mari adalah amanah daripada Nabi, amanah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi. Kata Nabi ni kena sapa semua wahyu yang turun daripada Allah Ta'ala, kena sahabat dia boleh faham belakang, kena ngajar. Kerana Allah Ta'ala panggil Nabi lah, kata ya ayyuhar rasul, hey rasul Nabi SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik, haraplah kamu sampai semua apa yang turun kepada kamu, royak habis kepada umatmu, iaitu royak kepada sahabat semasa Nabi SAW. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi iaitu tablighu ar-risalah, sampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh kita nak pergi syak kata Nabi ni ada beberapa benda yang tak royak semua kepada umat dia. Ada beberapa benda yang Nabi kata benda itu tak royak kepada umat dia. Kalaulah siapa pun yang ada syak perasaan seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha kata telah orang panggil tuduh kepada Nabi SAW. Tuduh kepada Nabi ni dah besar. Nabi kerja dia sapa risalah. Dan juga risalah yang Nabi SAW sapa ini, Allah Ta'ala garanti sendiri kata Nabi telah sampai dengan secara sempurna, habis belaka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni telah tunjuk kata Nabi telah sempurna, telah sapa habis dah apa-apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi royak kepada umat dia. Kalaulah ada orang belakang yang kata Nabi tak royak semua lagi, ada beberapa benda yang Nabi tak royak, telah tuduh kepada Nabi SAW. Dosa besar. Dosa besar tuduh kepada Nabi SAW. Dengan sebab itu Nabi SAW adalah orang yang paling faham akan Al-Quran sekali. Nabi apabila turun yang wahyu, Nabi segera pergi royak, pergi mengajar wahyu itu kepada sahabat dia. Dan juga cara mengajar Nabi baca ayat Quran. Nabi baca ayat Quran dan juga Nabi syarah dia. Dan juga syarah ataupun kam atibai Nabi terhadap Al-Quran itulah, ataupun apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi ngajar sudah dah, Nabi giwak jadi contoh, semua itu dipanggilkan kata hadis Nabi SAW. Kerana pada hari ini Al-Quran yang Nabi SAW tafsir, kalau kita pergi buka kitab tafsir pada hari ini, tidak ada ayat mana-mana dalam Al-Quran melainkan adanya riwayat hadis daripada Nabi kata Nabi telah tafsir ayat ini sekian-sekian, Nabi tafsir ayat ini sekian-sekian. Sama ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lain, semua itu anak murid Nabi ambil daripada Nabi, dengar tafsir daripada Nabi dan juga sebar pula kepada anak murid dia.
Sebar dengan sanad, sebar dengan rupa hadis Nabi SAW. Hari ni kalau kita pergi buka Sahihul Bukhari bagi Al-Imam Al-Bukhari, dia ada satu tajuk, nama kitab dalam kitab dia iaitu Kitabut Tafsir. Kitab yang kecek mengenai dengan tafsir. Hadis mana sahaja yang Imam Al-Bukhari pergi ngaji dengan tok guru dia seluruh dunia. Gini negeri ni ngaji guru ni, gini negeri ni ngaji dengan guru ni, gini negeri ni ngaji dengan guru ni. Yang mana dia telah rehlah musafir pergi cari hadis Nabi, mengaji hadis Nabi sepanjang hidup dia. Mana-mana hadis yang dia ngaji sakut dengan tafsir, dan juga dia telah nilai, cek kata hadis ni sahih, dia bubuh dalam kitab dia, itu adalah riwayat yang sahih daripada Nabi mengenai dengan tafsir itu. Kadang-kadang kita pergi buka sungguh setiap surah dalam Al-Quran, Imam Bukhari dia ada riwayat semua. Dia ada riwayat semua, ataupun banyak ayat yang dia ada riwayat kata ayat ni Nabi tafsir sekian ni, dengan rupa hadis dia riwayat, dan adanya sanad dan juga ada perkataan ataupun tafsiran itu daripada Nabi. Ataupun Nabi SAW boleh wahyu seperti perbuatan ataupun ibadat. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, wa aqimus salah, semaya hai kamu semua orang Islam ataupun orang yang beriman. Nabi mari mengajar cara semaya balah mana. Nabi mari mengajar kepada sahabat dia semaya balah mana, dan juga pesan kepada sahabat dia kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, haraplah kamu semaya seperti mana kamu nampak aku semaya. Contoh yang Nabi amal itu pun sahabat tengok. Dan juga riwayat kata Nabi semaya gini. Mula sening takbir, sening rokok, sening sujud, sening semua itu dipanggilkan kata hadis Nabi SAW. Kalaulah demikian itu, gapo dia hadis Nabi SAW itu? Dan juga apa perhubungan di antara kalimah hadis dan juga kalimah sunnah yang kita panggilkan. Yang pertama sekali, hadis Nabi ni kalau kita tanya kata gapo? Hadis Nabi ini iaitu semua yang sakut dengan Nabi SAW. Sama ada perkataan Nabi, gapo sahaja yang Nabi kecek tu mari jadi lafaz, jadi kamput, jadi perkataan, sahabat dengar, sahabat ngapal, sahabat sebar pula. Itu panggilkan kata hadis. Seperti Nabi kata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat, duduk dengan niat. Tengok tilik tengok di niat. Amalan, setiap amalan duduk dengan niat. Itu perkataan Nabi. Umar dengar daripada Nabi, dia riwayat-riwayat kepada anak murid dia pula. Ataupun perbuatan Nabi, sahabat tengok. Kadang-kadang benda ni Nabi tak riwayat sendiri, tapi Nabi jadi tok iman, Nabi amal tengok depan muka sahabat tu, sahabat tengok. Kerana sahabat main ngaji, kadang-kadang sahabat beberapa orang ni mari jauh untuk nak mari ngaji cara semaya je dengan Nabi SAW. Kena pehek semua cara semaya klik. Habis tu kadang-kadang sahabat sore tu dia tak riwayat hadis Nabi, melainkan benar yang sakut dengan semaya saja. Kerana dia uji pentingnya kepada semaya. Sahabat lain boleh hadir dengan zakat, dengan haji, dengan apa. Dia tengok, dan juga dia cerita kata ra'aitun Nabi, aku tengok Nabi SAW semaya gini, ataupun Nabi baca Quran gini. Nabi gapo lagi perbuatan Nabi, semua perbuatan Nabi dia riwayat. Semua itu panggilkan kata hadis Nabi SAW. Perbuatan Nabi panggil hadis. Yang ketiga, keakuan Nabi SAW, kanyomrap Nabi. Nabi tak buat dengan sendiri, tapi Nabi tengok sahabat dia buat. Nabi tengok sahabat dia buat, tapi benda tu Nabi tak buat sendiri, dan juga tidak ada wahyu turun daripada Allah kata benda tu haram. Mana kata benda tu Nabi ngaku kata boleh buat, tak apa buat. Nabi tak makan ibu dak yang duduk di daripada pasir, tapi sahabat makan. Dan juga ulama yang kata boleh jadi Nabi SAW tak makan ibu dak kerana Nabi sendiri tak suka benda tu, tak wahyu benda tu. Tapi tak makan. Bukan kerana ada wahyu gapo dak ataupun hukum gapo yang Allah Taala turun dak. Kerana tidak ada dalil yang turun ataupun laktan yang turun daripada Allah, ayat Quran sendiri ataupun riwayat kepada Nabi melalui jadi hadis itu tak ada. Nabi kata tak apa, kata tu boleh makan ibu dak.
Walaupun Nabi SAW tak makan sendiri pun. Tapi Nabi tengok sahabat buat, tidak ada hukum lagi, lepas. Mana kata buat boleh. Yang keempat, hadis Nabi iaitu sakut dengan sifat akhlak Nabi. Akhlak Nabi balas mana? Ada hipung belaka. Nabi tak kecek huduh, tak maki kepada orang lain, tak biasa ngepek kepada anak kali dia, tak biasa ngepek kepada bini dia, khodar dia. Semua gapo yang sakut dengan akhlak Nabi itu dipanggilkan kata hadis juga. Yang kelima, yang ke perkataan, perbuatan, keakuan dan juga sifat akhlak. Yang kelima iaitu sifat tubuh badan Nabi. Sifat tubuh Nabi gemuk ke, Nabi kurus ke, Nabi tinggi ke, rambut Nabi balas mana, tubuh badan Nabi balas mana, pakaian Nabi balas mana, semua itu dipanggilkan kata hadis Nabi SAW juga. Dan juga yang akhir ini ni, Al-Imam Tirmizi, seorang ulama hadis, dia telah himpun semua hadis-hadis yang kecek mengenai dengan syakhsiyah ataupun bukhalik Nabi, jadi sebuah kitab yang namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kecek mengenai dengan bukhalik faham Nabi, yang mana hari ni telah terjemah jadi bahasa Syiah. Bahasa Syiah pun ada. Tu nak yang kata benar, nak yang kata makna hadis iaitu perkataan Nabi. Gapo sahaja yang sahabat ranyan cerita ambil dengar daripada perkataan Nabi, dia royak kepada orang lain pula. Ataupun dia nampak perbuatan Nabi buat, ataupun dia nampak Nabi ni tak ada engkar, tak ada partisip beberapa benda yang sahabat buat, mana kata benda tu boleh buat. Kerana kan yamrab Nabi itu boleh jadi hukum, boleh jadi laktan, kata benda itu tu ya juz, boleh, harus dibuatkan. Kanyiap kontan Nabi. Dan juga yang keempat akhlak Nabi. Dan juga yang kelima tubuh badan ataupun syakhsiyah Nabi SAW. Manakala sunnah, kalimah sunnah Nabi SAW ini makna apa? As-sunnah makna apa? Iaitu apa sahaja yang Nabi SAW, yang pertama sekali iaitu ma umira bihin Nabi SAW, benda yang Nabi suruh. Benda yang Nabi suruh, benda yang Nabi larang, benda yang Nabi sunat buat, sama ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak ada dalam Al-Quran. Benda tu tak ada dalam Al-Quran. Kerana kalau ada dalam Al-Quran tak kena kecek dah. Tapi benda yang Nabi mari royak, kadang-kadang benda itu tidak ada Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, Nabi mari suruh, Nabi mari larang, jangan buat. Dan juga Nabi sunat, digalak buat, sama ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak adanya dalam Al-Quran. Ataupun makna sunnah ini mana kata masuk belaka lah, benda yang Nabi suruh, benda yang Nabi larang. Ataupun yang kedua, sunnah ini adalah gulawai kepada bid'ah. Sunnah ini gulawai kepada bid'ah. Bid'ah mana apa? Benda yang Nabi tidak buat jadi contoh, walaupun benda itu adalah benda yang baik. Walaupun benda itu adalah benda yang baik, tapi Nabi tak buat. Lebih-lebih lagi masalah yang sakut dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita kena faham kata ibadat yang kita sedang-sedang ibadat ni, tidak boleh kita nak reka, kita nak mikir sendiri, tak. Kerana ulama fiqh sendiri ataupun ulama Islam sepakat, pakai ayat belakang kata al-aslu fil ibadah at-tawaqquf ataupun at-tawqifiyah. Asal dalam bab ibadat ini kena ada dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah. Tak boleh mikir sendiri dengan otak dah. Nak mikir dengan otak kata benda ni molek, aku nak buat, tak boleh. Kerana ibadat adalah benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah Ta'ala ciptakan kita dalam dunia ni untuk beribadat. Dan juga Allah Ta'ala tidak nak ibadat kita yang kena buat kepada dia, melainkan ibadat yang telah diraprang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana ibadat yang Allah Ta'ala raprang? Iaitu ibadat yang satunya kena ada ikhlas kepada Allah, dan juga yang kedua kena adanya ikut sunnah ataupun betul dengan sunnah Nabi SAW. Kerana orang yang faham Quran tadi Nabi SAW, tak ada orang lain. Dengan sebab itu benda yang kita mikir kata banyak mikir ngotak nak buat, tak boleh. Habis itu Umar ibn Khattab dia kata balas mana dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah,
Dia tengok di bucur Kaabah batu hitam, dia kecek dengan baju hitam. Dia kata, ya hajar, hei batu hitam, ya hajar al-aswad, innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Mu ni batu biasa ya. Tak ada boleh wi mudarat kepada aku, dan juga tidak boleh wi manfaat gapo kepada aku sahaja. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau ku tak biasa tengok Nabi biasa kucukmu, hari ni ku nak setia tak sekucukmu juga. Buat apa rumah kucuk batu hitam? Ittiba'us sunnah, turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib kecek mengenai dengan sapuh tukang khuf, tukang kulit. Yang mana sunnahnya Nabi hajar ni sapuh di belah atas tukang. Kita pakai tukang masuk giras, dari bawah ni hak kita jakah, kita jijak. Tapi sunnah apabila kita nak mashu alal khuffain, Nabi suruh kita sapuh atas. Ali yang kata law kana ad-din bir-ra'yi, kalaulah agama ini hidup di otak, sapuh apa atas, sapuh bawah, sekerana kita jijak lek bawah. Tapi Ali yang kata agama ini adalah wahyu daripada Allah Taala, bukan dengan otak kita. Kalau mikir dengan otak kita, sapuh lek bawah lebih comel, lebih bagus, lebih aula daripada sapuh atas. Kerana sapuh atas tak ada faedah apa sapuh atas, tapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu tidak ada orang mana yang paling faham Quran, tidak ada orang mana yang faham Quran lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu masa dulu tu Quran tu mari semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hajar. Nabi hajar dan juga perkataan Nabi ni tubik mari jadi hadis. Setiap perkataan Nabi itu adalah hadis. Sama ada Nabi ngajar tafsir, ngajar fiqh, ngajar apa sahaja, kalau sahabat ingat, orang panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ingat. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil dengar, ngapa? Habis tu ada sahabat yang dia ngapa, dia ingat banyak seperti Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin. 5,000 hadis dia ingat hadis Nabi, tapi dia tulis tak mana. Tapi ada sahabat yang ingat dia kurang, tapi dia tulis banyak. Tano, takut hilang, takut lupa akan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi. Satu kali dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tanya semua hadis Nabi yang dia dengar. Tanya boh dalam buk dia tanya. Kerana ilmu ini adalah tengah tulis. Nak tamat dia. Kalau tak tamat hilang. Kena tak tamat hilang. Orang Quraisy mari tengok Abdullah bin Amr bin As, dia tulis hadis Nabi. Dia tulis, tanya dia tulis gapo hai Abdullah. Dia yang kata aku tulis setiap perkara pun, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah uridu hifzah. Aku tulis belaka setiap perkara pun yang aku dengar daripada Nabi, tanya untuk mengapa selepas daripada tu. Orang musyrikin yang kata, mu tulis perkataan Muhammad. Bahkan Muhammad adalah bashar, manusia seperti kita ni ya. Yatakallamu fir ridha wal ghadab. Kecek dia kadang-kadang kecek semasa arum di, ataupun kadang-kadang kecek semasa arum kriak. Supaya kita ni manusia kecek dengan anak, kecek dengan bini pi arum di, kecek lain, kecek arum siang dengan bini, kecek lain. Supaya Muhammad bashar seperti kita, tulis nama perkataan Muhammad. Kejutnya Abdullah bin Amr bin As, katuk kita dia diri cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita semua kata dia duk tanah hadis Nabi gitu. Quraisy mari royak kata apa duk tulis perkataan Muhammad gitu gini. Manusia seperti kita. Sehingga Nabi dengar sudah Nabi kata uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq. Tulislah hai Abdullah, tidak ada apa pun yang keluar daripada mulut aku melainkan benda itu adalah benda yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ingatlah bahawa hadis Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kalaulah hadis itu adalah hadis yang sahih, itu adalah wahyu daripada Allah Taala. Perkataan Nabi bukan perkataan yang Nabi kecek dengan nafsu dia ada. Perbuatan Nabi bukan perbuatan Nabi yang telah buat jadi contoh, adalah benda yang mari daripada nafsu dia, tak. Tetapi semua yang meliputi hidup Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala garanti sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek daripada nafsu dia,
illa wahyu yuha, melainkan benda itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Habis tu sahabat tanya, walaupun ada riwayat yang maya kata semasa Nabi hidup tu lari tak siwi tulis hadis, tak siwi tulis selain daripada Al-Quran. Bime takut hadis dengan Al-Quran ini, orang ngaji ataupun orang tulis tu tidak boleh beza di antara mananya Quran, mananya hadis. Kerana kita ingat kata masa Nabi tu Quran tak ada jadi sebuah seperti kita duk pergi pada hari ni lagi. Semasa mana? Semasa Uthman ibn Affan baru himpun mari jadi sebuah mushaf Ar-Rathmul Uthmani yang kita duk pergi pada hari ni. Semasa Uthman, Nabi mati dah. Nabi mati, Abu Bakar tak himpun lagi. Mari masa Umar. Umar pun salah satu nuskhah yang ditaruh saja ya, kepada Hafsah isteri Nabi SAW, anak kepada Umar. Tetapi apabila sampainya kepada masa Uthman ibn Affan, tengok kada sahabat ramai-ramai pergi perang ni kena bunuh. Orang sahabat ni ngapa Quran? Mengapa Quran pergi perang berperang dah kena bunuh mati, bime takut Quran ni hilang. Uthman bikin kata kalau gitu kita kena himpun Quran. Lagi minta semua nuskah yang berada di sahabat mana-mana yang pia biasa tulis Quran tu hari. Sehingga akhir sekali Uthman himpun jadi sebuah Al-Quran yang kita duk baca pada hari ini. Ada riwayat yang orang kata jangan tulis selain daripada Quran semasa Nabi. Ada hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi hadis ini riwayatnya Imam Muslim riwayat, tapi tok guru dia Imam Bukhari kata hadis ni tak sahih. Kerana Nabi lari tak sewi tulis tu dengan headphone ataupun sebab kalaulah orang tu peringatan dia kurang, tak boleh nak beza Al-Quran dengan hadis, orang tu tak patut tulis, dilarang dia tulis. Tapi siapa yang ada peringatan yang molek boleh beza Al-Quran dan hadis, tak apa dia nak tulis hadis Nabi SAW. Itunya pada masa Nabi SAW tanda berlaku akan hadis Nabi SAW. Dan juga selepas daripada Nabi pun mereka mengajar hadis Nabi. Tabi'in ataupun ulama selepas daripada tu Nabi mati, sahabat pun pakat duk pergi ngajar pergi negeri tu, pergi negeri ni untuk nak mengajar akan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi masa tu pun baru-baru Nabi tak ada. Orang duk lekat dengan dengar Quran saja. Kerana Nabi baru mati, semasa Nabi duk ngajar Quran. Lak-laknya Nabi ngajar Quran, tapi kam atiba Nabi tu jadi hadis. Lak-lak Nabi ngajar Quran. Tetapi dalam Quran ni kita kena faham kata dia ada benda yang sakut dengan akidah, benda yang sakut dengan kisah, benda yang sakut dengan fiqh-fiqh, ibadat-ibadat yang kita buat. Bayar zakat, jual beli, reba, apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Apabila habisnya Nabi SAW mati, orang tabi'in dia niat baik untuk nak sebar akan hadis Nabi SAW yang dia dengar. Dia pergi mengajar sudah ada beberapa orang yang dia kata aku tak sedengar lah hadis, aku tak sedengar benda lain selain berkat. Kalau nak mengajar aku, haraplah mengajar Quran, tak sedengar hadis. Tak sedengar akan hadis Nabi SAW kerana dia terlekat dengan Quran. Tapi orang dulu, ulama dulu dia kata kita ni tak ada taksir di benda lain mari ganti Quran. Tak ada niat sikit haba pun nak ambil hadis sendiri ataupun nak ambil ilmu gambar mana sahaja selain daripada Quran nak mari ganti Quran dah. Tapi kita naknya orang yang paling faham Al-Quran sekali. Gambar iaitu syarah ataupun tafsiran daripada Nabi. Hadis Nabi. Kita kaca duk main ngajar hadis Nabi hari ni bukan benda baru, adalah benda yang Nabi telah mengajar ataupun kita faham akan Quran melalui hadis. Kita mari royak kepada kamu pula. Bukan benda baru dah, daripada Quran juga. Kerana kita nak faham Al-Quran adalah kena tupainya hadis Nabi SAW. Kena tupai hadis Nabi SAW. Habis itulah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mati pada tahun 110 Hijrah. Dia tu dia kata dia dengan sahabat beberapa orang saja, seperti Anas bin Malik qadai Nabi. Dia bukan Hasan Al-Basri, Imran bin Husain, sahabat Nabi. Imran ni dia selepas daripada Nabi mati, dia mengajar hadis Nabi. Orang kaum dia sayang dia, ya hai Imran, tak sengaja benda lain daripada Quran. Kami nak dengan Quran saja ya. Belum dia ni mengajar Quran juga. Ni main ngajar gapo ni?
Main ngajar apa? Imran raya kata, aku ni main ngajar akan hadis Nabi SAW. Kerana hadis Nabi adalah tibyan, adalah bayan, adalah benar yang mari teres sekali lagi, mari sang hai kuam kerajaan kitab Al-Quran. Kerana Al-Quran turun kepada Nabi, kerja Nabi ini adalah atibai Al-Quran hai ke kuam kerajaan, makที่สุดให้กับคนที่ฟัง wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Az-zikra Al-Quran yang Allah Ta'ala turun, litubayyana linnas, kerja Nabi untuk nak orang faham akan Quran itu. Dak suruh Nabi nak baca Quran, sudah. Tak ada mimikan atibai apa langsung pen pamedai dak sahabat nak faham. Kam atibai Nabi itu panggilkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran yang kata, aku mari orang ngajar kepadamu ini adalah benar yang Nabi telah ngajar tafsir akan Al-Quran. Kalau mu tak say benar ni, tak say hadis, nak Quran saja, nak pergi Quran saja, tak say hadis. Nak faham Quran, nak amal hanya dengan Quran, nak amal tak say tupanya hadis. Cuba pergi tengok. Dengan di dalam Al-Quran adakah menjumpa bahawa solat Quran yang kata kena main ngorek 3 rakaat? Tak ada jumpa mana-mana ayat, walaupun satu ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala kata haraplah kamu semayang ngorek 3 rakaat, main subuh 2 rakaat. Tak. Ayat marinya wa aqimus solah, haraplah kamu semayang saja. Tak ada ayat semayang rokok balah mana, sujud balah mana, rokok balah mana, kena baca apa ratik, apa rakaat, tak ada. Sama juga Imran bin Husain yang kata, kalau kamu nak pergi Quran saja, tak usah pergi hadis Nabi. Cuba pergi tengok dalam Quran kata Allah Ta'ala royak mana-mana ayat. Kata kena tawaf di keliling Kaabah ni 7 kali. Tak ada mana-mana. Allah Ta'ala kata wa atimmul hajj wal umrata lillah. Royak tu ya surah haji. Wa adzin fin nas ila al-hajj. Sebut haji-haji, tapi rupa cara buat haji tak ada sebut melainkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kerja Nabi mai atibai wa aqimus solah, suruh Allah Taala suruh sembahyang di mana? Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tupai hadis Nabi untuk nak faham akan Quran, balah mana kita nak sembahyang di depan Allah Taala? Mari duk diri cokoh depan Allah Taala, nak kata gapo, nak buat gapo dalam sembahyang. Habis tu tak boleh jadi kita nak faham akan Al-Quran, melainkan kita kena faham juga akan hadis Nabi. Kerana dua-dua ini adalah wahyu, dua-dua daripada Allah Ta'ala. Al-Quran wahyu, hadis Nabi wahyu. Kalau hadis itu adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutarrif bin Abdullah yang mati pada tahun 95 Hijrah, ia mengajar seperti Imran bin Husain juga. Ngajar hadis Nabi, tengok kaum dia kata, Mutarrif sah ngajarlah benda lain selain daripada Quran, ngajar Quran kepada fak kami. Mutarrif dia kata, wallahi ma nuridu bil Qur'ani badala. Fak kami tak ada ambil benda lain mai ganti Quran dak. Walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna. Tapi kita nak tupai orang yang paling faham Quran sekali daripada kita. Kita kurang faham, tapi kita nak orang yang paling faham Quran kali. Pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nak faham gapo yang Nabi telah mengajar Quran, mereka kena mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mana-mana ayat lagi yang ayat kata tak cukup kita nak pergi akan Al-Quran sahaja. Hari ini ada orang pergi Quran saja? Ada. Golongan yang panggil kata Al-Quraniyun. Golongan yang pergi dengan Quran saja. Tak tahu belah mana lah dia semaya ataupun niat sekadar niat batin saja kata aku semaya kerana Allah Ta'ala, tak ada rokok, tak ada sujud gapo. Kerana kalau nak rokok sujud ambil mana? Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Dengan dimakan itu kita kena ingat kata kerja sunnah. Kerja sunnah ataupun hadis Nabi terhadap Quran ni, dia ada dua. Yang pertama sekali kerja dia hadis Nabi ataupun sunnah mari ni, kerja dia untuk mari tekan sekali lagi apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Allah Ta'ala royak dalam Quran suruh benda ni dah, hadis Nabi mari tekan sekali lagi atau kena buat. Mari buat. Mari buat. Ataupun benda yang ada dah mari samtab, mari ataupun yang kedua mari tambah ziyadah. Mari tambah. Dan juga mari yang sendiri pun kerja hadis Nabi nya iaitu bayanu al-mujmal, mari atibai singti
orang panggil kata benda yang tak faham dengan secara betul kalau kita baca Quran, tapi Nabi tong asaikan atibai pemte. Mari atibai sekali lagi, mari hurai sekali lagi. Seperti semaya 5 waktu. Nabi atibai pan hadis. Seperti semaya, masa semaya. Tak ada lah kalau yang masa semaya, zuhur mana, asar mana, ngorek masa mana. Semuanya lalu hadis Nabi SAW belakang. Ataupun cara sujud, cara rokok, zakat sendiri, waktu nak keluar zakat balas mana, cara buat haji balas mana, semua itu melalui hadis Nabi SAW. Mari atibai benar yang Allah Ta'ala royak mai cacin, mai orang mai bukan cacin, mai kata mai laiat pun. Nabi mari atibai. Yang keduanya, mari tambah benar yang tidak ada hukum asalnya dalam Quran. Dalam Quran benar ni tak ada. Buat tak ada tu sahabat pakat mari cari Nabi, hukum ni apa? Nabi SAW seperti makan binatang yang ada apa? Ada senyap. Mikil. Dalam Quran tak sebut. Mari tanya Nabi SAW, nak makan, nak nikah orang Tina dengan ammah dia, dengan khalah dia balas mana, seperti benda ini. Allah Ta'ala sebut juga haram nikah dengan pia, tapi kadang-kadang longlian terjatuh beberapa golongan tak adanya dalam Quran melalui sekali lagi daripada Nabi SAW. Hak ni adalah kepentingan yang pertama sekali yang kita nak tahu mengenai dengan ilmu hadis. Cerak nyata rasanya insya-Allah. Yang keduanya, kalau kita tanya atau kelebihan ngaji hadis ni, dia ada kelebihan ke tak? Ngaji hadis Nabi SAW ada kelebihan juga. Quran cerak. Ngaji Quran, baca Quran, agak kata kita tahu. Saya orang juga kata kompresor ataupun kelebihan orang yang mengaji hadis ni 11-12 perkara. Sebenarnya boleh jadi banyak dari ni lagi. Kerana ulama dia siapa kau kari kitab syarfu ashabil hadis, melia ataupun kompresor orang yang mengaji hadis ni gapo dia kata. Cuba kita baca sesuai insya-Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, orang ngaji hadis ni dia akan dapat cahaya daripada Allah Ta'ala yang akan ada di muka dia. Saya tak nak tulis di sini mik dalim mana, kerana takut bimeh panjang, bimeh takut banyak keping. Tapi saya nak hurai hadisnya yang dia mik adalah hadis yang sahih. 23 orang sahabat riwayat hadis ni daripada Nabi. 23 orang dengar daripada Nabi dan juga riwayat sama. Iaitu Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu farubba hamili fikhin ghairu faqihin wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu." Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan juga An-Nasa'i adalah hadis yang sahih. Nabi telah bersabda kata, "Naddarallahu imra'an." Allah Ta'ala akan mengadakan cahaya di muka orang yang pertama sekali dia dengar hadis Nabi. Hari ini kalau kita dengar hadis Nabi, masuk dalam golongan ini dah. Sami'a minni hadithan. Satunya syarat yang orang nak dapat cahaya ni daripada Allah, kena dengar hadis Nabi. Fahafidhahu. Faham ataupun ngapa dia. Faham tu mana tahu kita mengapa dah. Kita tak, kadang-kadang kita tak kuasa kita nak klik riwayat kepada isteri kita, anak kita dengan bahasa Arab, tapi kita ambil faham yang kita faham terhadap hadis ini, riwayat kepada dia, itu termasuk dah dalam hadis ni. Hatta yuballighahu kama sami'ahu. Faham sehingga dia klik sebar kepada orang lain seperti mana dia dengar. Mana kata dia pergi klik orang kepada anak dia walaupun dengan terjemah, tapi terjemah dengan betul, bukan tak tambah, bukan kurang dak. Dia akan dapat naddarallah, cahaya mengada di muka dia. Habis itu ulama Sufyan ibn Uyainah yang mati pada tahun 198 Hijrah, ulama Mekah dulu, ulama hadis di Mekah 198, lama semasa selepas dia Nabi berapa tahun fakning ni, tu berusaha di Mekah. Kerana saya mengaji di Madinah dulu ni, kena ngapa orang mengata ulama-ulama kena ngapa mati tahun bila, kena ngapa mengata tak mengata ijbari wajib kena ngapa masa ngaji dulu. Dan juga habis tu orang tak suka masuk ngaji hadis mana,
Kerana kalau kita tanya ustaz-ustaz kita yang dia habis hadis sendiri di Madinah, dia kata kuliah hadis ni adalah kuliah yang ngaji sakut dengan orang mati. Dia orang mati, orang riwayat hadis tu. Kerana kita tengok orang ni juru kau tak juru, ingat dia kuat kau tak kuat. Untuk nak tahu kata hadis sahih kau tak sahih. Habis tu orang tak kenal masuk no. Di masa saya ngaji dulu pun 100 orang tu pelajar syiah kita 7 orang 8 orang yang ngaji hadis. Kalau masuk ustaz-ustaz kita dulu teruk lagi. Teruk lagi. Nama naik di Madinah, pergi sahabat di sana, Arab tanya kata nak ngaji bahagian apa? Kata nak ngaji bahagian fiqh syariah. Arab yang kata bala mana? Mung ni dua jalan ya. Satunya mung kena masuk kuliah hadis, duanya mung ambil takat klik negeri mung. Kena sampai kau bangkat kerana orang Asia tak suka ngaji hadis. Kerana dulu pondok-pondok kita dulu gapo ngaji tasawuf, ngaji fiqh, ngaji nahwu. Comel dah tak ada gapo, dah benda yang baik belaka. Tapi kadang-kadang ilmu hadis ni kita rasanya benda yang cerak. Kadang ngaji hadis ni wah kena Nabi lebih banyak lagi. Kerana benarnya fiqh yang duk ngaji tu pun pahamat untuk sampai kepada kita beramal ibadat itu fiqh tu. Kesal ataupun polap yang kita boleh daripada ngaji fiqh untuk lagi amal semaya puasa apa tu. Dia kena tengok juga, kena tupai juga kata perbuatan ini adakah ada dalil yang mari daripada Quran ataupun ada dalil daripada Quran. Fiqh pendapat ulama nak royak tara mana pun kalaulah tidak ada dalil daripada Quran sunnah tak boleh amal juga. Pendapat manusia, imam pak mazhab manusia seperti kita ya. Imam Syafi'i royak sendiri ataupun imam mazhab pakai royak belaka. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pakai royak belaka kata kalaulah pendapat aku, perkataan aku yang aku biasa semasa aku hidup diselisih dengan sunnah Nabi, hadis Nabi mana-mana, tinggal perkataan aku ambil hadis Nabi SAW pakai royak belaka. Habis tu fiqh yang duk ngaji pun asal ambil situ juga. Habis tu orang Asia tu tak suka mana ngaji hadis, ngaji sakut orang mati ni. Bah ngaji orang mati, semasa ngaji dulu 500 orang kena ngapa? Hak mengata riwayat hadis banyak-banyak sekali. Orang panggil al-mukthirun fi riwayah. Hak riwayat hadis banyak sekali, hak ngapa hadis banyak sekali. Ngapa hak nama hak tu waktu? Panapa ngapa nama dia? Ngapa pok dia ben gapo? Mari dia daripada negeri mana? Mati tahun apa? Dan juga hadis dia ni, dia sendiri ni balas mana? Dipercayai ataupun tidak? Ingat dia kuat ataupun kurang? Ngapa habis? Ngapa orang mati dah nama tu. Habis tu pakak masuk ngaji start rasa payah lari kerana takut kepada hadis Nabi SAW. Tapi rasanya pada hari ni kita galak-galak adik-adik kita ngaji hadis banyak. Dan ngaji fiqh kita rasa banyak dah, ngaji hadis-hadis, ngaji tafsir hadis insya-Allah pakat gi. Itu yang kata Sufyan ibn Uyainah, tokoh ulama Mekah dulu, dia kata tidak ada seorang mana yang dia belajar hadis melainkan di muka dia itu nadratun, adanya cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, orang mengaji hadis ini adalah orang yang duduk dengan benar-benar dan juga dia akan selamat. Kerana Nabi SAW telah sabda kata, umat Israel ataupun Yahudi akan pecah 71, umat Kristian 72, umat Islam 73. Semua itu masuk neraka melainkan satu kumpulan sahaja. Kumpulan itu Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku duduk di atas jalan tu ataupun sahabat aku duduk atas jalan tu, jalan itulah jalan yang selamat. Mana kata orang yang mengaji hadis Nabi, ngaji sunnah Nabi, ngaji cara hidup daripada Nabi, nak ikut Nabi, apabila ikut Nabi selamat. At-Taifah al-Mansurah, orang yang kumpulan yang akan benar, yang akan selamat. Klum contiran. Imam Ahmad bin Hanbal tanya kata, siapa ni golongan ni? Imam Ahmad kata, laula ashabul hadis fala adri manhum. Kalau fak ni fak habis duduk dengan kebenaran, duduk di atas sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat Nabi, bukannya orang yang duduk ngaji hadis itu, aku tak tahu dah golongan mana lagi. Tak tahu lah golongan mana, kerana orang yang ngaji hadis ni adalah orang yang dekat sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga seperti tadi,
Sama juga dengan golongan yang kedua tadi, yang Qatison tadi, kerana tapi hadis yang lain. Nabi SAW kata, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq la yadurru man khadhalahum hatta taqumus sa'ah. Ada satu kumpulan yang dia duk pegang teguh, duk tegak di atas kebenaran. Marilah orang mana-mana nak tolak dia jatuh daripada kebenaran itu, tak boleh jadi. Duk sobar, duk kerah di atas kebenaran itu sehingga sampai kepada kiamat. Tak ada pia boleh buat gapo dia. Pia fak ni fak pegang dengan kebenaran. Zahirina ta'ifatun min ummati 'alal haq. Duk dengan benar. Benar daripada mana? Daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad kata seperti tadi lah. Kalau fak ni bukan fak hak ngaji hadis, fak amal dengan hadis Nabi, sebat akan hadis Nabi, fak mana lagi? Fak mana lagi? Yang keempat, orang yang mengaji hadis Nabi adalah orang yang selawat kepada Nabi banyak sekali. Nabi ayat kata siapa yang dengan nama dia tak selawat adalah orang yang bakhil, orang yang kupik. Orang yang kupik, orang yang terani, tak selawat kepada Nabi. Bahkan selawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan selamat kepada kita 10 kali. Dan juga Nabi royak pikir kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling VIP sekali yang akan dapat syafaat pertolongan daripada Nabi pada hari kiamat adalah orang yang salawat kepada aku banyak sekali. Salawat. Orang ni, orang yang salawat kepada Nabi, tunjuk kata dia ingat kepada Nabi, kasih kepada Nabi. Bahawa apa Nabi tak usah tolong orang yang kasih, orang yang duk ingat kepada dia semua. Hak ni kelebihan orang yang kelebihan yang keempat. Sufyan Ats-Tsauri dia kata kalau orang ngaji hadis ni tak ada boleh faedah ke apa. Ngaji hadis ribu-ribu hadis, baca ribu hadis tak boleh faedah apa. Tapi dia boleh faedah ya. Dia wasa ya selawat kepada Nabi. Cukup dah dia. Tak ada boleh faedah apa illa salatu ala Rasulillah fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitab. Cukup dah. Tak boleh faedah ke apa-apa. Hak ni adalah fisik bagi orang yang sentiasa salawat kepada Nabi. Orang yang mengaji hadis Nabi ni orang pelik sikitlah. Orang pelik sikit. Kerana Nabi kata innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ni mula dengan orang pelik. Nabi mari di Mekah ni orang duk semua tak kong. Tapi Nabi mari semaya di tepi Kaabah, orang ku dah tengok. Gharib. Pelik. Pelik daripada orang biasa Mekah. Dan juga Islam akan pelik. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah ni adalah orang pelik. Kerana ulama dia tafsir kata al-ghuraba sini ni banyak tafsir sebenarnya, tapi di antara tafsirnya alladzina yuhyuna sunnati min ba'di, orang yang menghidup akan sunnah aku selepas daripada aku mati. Sunnah Nabi ni kan banyak pada hari ni yang masyarakat kita terlupa ataupun mati, tapi orang yang mari bangkit, mari ihya sunnah, mari menghidupkan sunnah Nabi yang terlupa. Supaya dulu i'tikaf tak ada kenal 30 tahun dulu di masyarakat kita, tapi hari ni pakat i'tikaf belaka mengikut sunnah Nabi. Itu adalah orang dah. Mula-mula orang pakat fak mana ni mari i'tikaf dah sejik puluh hari akhir pada bulan Ramadan. Gharib, pelik dah. Kerana masyarakat Melayu bulan itu tak ada i'tikaf. Tapi mari ihya'us sunnah, mari menghidup akan sunnah Nabi dan juga mengajar akan sunnah Nabi SAW. Rasanya cukup sekadar ni, tak apa pada hari ni lah. Kita akan sambung pada minggu depan kerana habis masa dah insyaAllah. Takut ada kerja lain lagi kita nak klik lagi kepada keluarga insyaAllah. Maka kita akan sambung pada minggu depan mengenai dengan kelebihan orang ngaji hadis lagi sehingga sampai kepada yang ke-12. Dan juga kita nak tahu sedikit kata ngaji hadis ni ngaji gapo kata. Ulama dia usaha untuk nak pelihara akan hadis Nabi, siapa kau tak makan tak minum. Seperti Imam Bukhari sepanjang hidup habis duit, habis licin, boleh harta daripada pak mak dia. Imam Syafi'i yang kata orang ngaji hadis ni dia akan bankrupt. Apa kena bankrupt? Tujuannya untuk nak pelihara akan hadis Nabi. Cara mana, rupa mana, insya-Allah kita akan mari terus pada minggu hadapan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.